Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah في كتابه كيمياء السعادة فصل: وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا، لأن فيه صورة كل موجود. وإذا قابلت المرأة بمرآة أخرى حلت صور ما في إحداهما في الأخرى، وكذلك تظهر صور ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان فارغا من شهوات الدنيا. Maksudnya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, engkau perlu mengetahui bahawa hati itu seperti cermin dan lauhul mahfuz juga seperti cermin. Jadi Imam Al-Ghazali dalam fasal ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita kemampuan hati manusia untuk memahami apa yang tersurat di lauhul mahfuz. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang kita dapat faham di antara kekuatan yang ada pada hati manusia. Tapi dengan syarat, kata dia, hati itu jangan ditutupi oleh hawa nafsu. Mesti hati itu mempunyai persiapan yang penuh. Dan persiapan yang penuh, ataupun dalam bahasa lain, mesti berada dalam kekuatan yang sebenar, sebagaimana yang telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati tersebut. Dan sebelum ini banyak kita telah pun membaca huraian-huraian Imam Al-Ghazali yang berkait, yang telah menjelaskan dengan sempurna kepada kita sejauh mana kekuatan yang ada pada hati manusia untuk memahami hakikat dirinya sendiri, hakikat jiwa manusia, dan seterusnya memahami Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hati ini mempunyai dua pintu, satu pintu ke alam rohani dan satu lagi pintu ke alam jaga. Dan dalam fasal ini Imam Al-Ghazali yang ingin menjelaskan kepada kita kemampuan, di antara kemampuan hati ialah untuk memahami apa yang tersurat di lauhul mahfuz. Karena kata dia, kamu perlu mengetahui bahawa hati itu seperti cermin. Hati itu seperti cermin, dan lauhul mahfuz juga seperti cermin. Kerana di situ terdapat gambaran segala yang wujud. Di lauhul mahfuz terdapat gambaran segala yang wujud. Kalau cermin satu dan cermin yang lain dihadapkan, cermin dengan cermin dihadapkan, maka gambar-gambar yang ada di cermin yang satu akan muncul pula di cermin yang lain. Jadi gambaran bila hati manusia ibarat cermin, dan lauhul mahfuz juga ibarat cermin, dan sifat cermin ini dia dapat saling memantul. Maka gambaran-gambaran yang ada di lauhul mahfuz sudah tentu akan terpantul ke dalam cermin hati. Demikian pula, kata Imam Ghazali, gambar-gambar yang ada di lauhul mahfuz, kerana lauhul mahfuz ini Allah mencatatkan segala maqadir, segala ketentuannya Allah Ta'ala
catatkan di Lauhul Mahfuz. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita 50,000 tahun, 50,000 tahun sebelum sekalian langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis segala-galanya, segala ketentuannya yang akan berlaku. Allah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu sudah ada, dia panggil, kalau mengikut bahasa Imam Al-Ghazali, sudah sudah terdapat gambaran-gambaran, dia panggil nasuar, gambaran-gambaran kejadian Allah, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu para alim ulama menyatakan bahawa apabila kita ingin memahami apa itu qadarillah, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berkait dengan ilmu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui perkara yang lalu, perkara yang ini, juga perkara yang akan datang, termasuk makhluk-makhluk yang dia ciptakan, dan juga segala hal ehwal yang berkait dengan makhluk. Semuanya sudah berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beriman dengan qada dan qadar, yang pertama ialah beriman dengan ilmu Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala zaman dalam kehidupan makhluknya. Yang keduanya beriman dengan iradatillah, kehendak Allah. Segala yang berlaku semuanya berlaku dengan iradatillah, kehendak Allah. Dan Allah Subhanahu, dan itu yang kedua. Yang ketiga, beriman dengan qudratillah, kekuasaan Allah. Kalau dengan kehendaknya Allah mentaksiskan, Allah menentukan di antara dua perkara yang bertentangan, kerana ta'alluq bagi segala yang mungkin, segala makhluk Allah Ta'ala ini bersifat mungkin, yang bersifat mungkin. Jadi Allah, makhluk boleh ada, boleh tiada. Makhluk boleh bersifat hitam, boleh bersifat putih, dan juga boleh bersifat dengan warna-warna yang lain. Jadi makhluk boleh tinggi, boleh rendah, boleh bahagia, boleh menderita. Makhluk boleh hidup, boleh mati. Makhluk boleh kaya, boleh miskin. Jadi itu semua adalah dipanggil ketetapan Allah Ta'ala yang mungkin boleh berlaku kepada makhluk. Jadi kemungkinan itu yang mana satu akan ditakdirkan kepada makhluk, apakah dia nak ditakdirkan hidup ataupun nak takdirkan ada ataupun tiada, apakah dia nak ditakdirkan oleh Allah hidup atau mati, apakah dia nak ditakdirkan Allah sihat ataupun sakit, apakah dia nak ditakdirkan Allah ditimpa dengan musibah ataupun diberi kemudahan, kesenangan dan sebagainya. Maka itu bergantung pada iradatillah. Iradatillah mentakhsiskan sifat, mana-mana sifat yang dikehendaki Allah bagi makhluk yang bersifat mungkin. Ini harus ada, harus yang bersifat harus dipanggil, tidak. Kemudian dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan apa yang telah ditetapkan melalui iradah tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan segala ketetapannya, segala kehendaknya, segala takdirnya dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita baca tadi bahwasanya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan sekalian langit dan bumi ini, termasuk makhluk-makhluk yang berada di dalamnya, 50,000 tahun sebelum itu Allah telah pun mencatat segala-galanya di Lauhul Mahfuz. Dan dalam hadis, ada hadis menceritakan bahawa awwalu ma khalaqallah al-qalam, makhluk ataupun di antara makhluk yang mula-mula diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pena, al-qalam, pen. Allah berkata kepada al-qalam, uktub, tulis.
Al-Qalam bertanya kembali kepada Allah, Rabbi ma aktub, wahai Tuhanku, apa yang nak aku tulis? Lalu Allah berkata, tulislah nama qadir, segala ketetapan, apa yang ingin aku takdirkan, apa ingin aku tetapkan, sampai bila-bila, sehingga penghujungnya. Jadi begitulah, di Lauhul Mahfuz sudah ada gambaran tentang makhluk, gambaran tentang apa yang berlaku dan sebagainya. Maka hati ini dapat memahami. Hati ini apabila dia menghadap pada Lauhul Mahfuz, maka apa yang gambaran dalam Lauhul Mahfuz itu dapat memantul ke dalam hati manusia. Demikian pula gambaran yang ada di Lauhul Mahfuz akan tampak di hati, kata Imam Ghazali, jika hati itu kosong dari nafsu duniawi. Kalau hati itu penuh dengan nafsu tersebut, maka alam malakut tertutup darinya. Alam malakut. Jadi manusia hanya dapat memahami di alam jaga lah, sebab dia ada dua pintu. Hati manusia ada dua pintu, satu pintu ke alam rohani, satu pintu ke alam jaga. Jadi kalau pintu hati manusia ini tidak ditutupi oleh nafsu, maka akan terbukalah pintunya ke alam rohani, dan dia dapat menyaksikan atau dapat memahami apa yang berlaku di alam malakut, dan juga apa yang terdapat di Lauhul Mahfuz juga akan terpantul ke dalam hati manusia. Mudah-mudahan begitulah yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apabila dalam keadaan tidur itu kosong dari hubungan-hubungan indrawi, Imam Al-Ghazali sentiasa memberi contoh kepada kita dengan apa yang berlaku pada kita di alam tidur. Tak kala tubuh kita sudah tidur, mati, senyap, maka pada ketika itu memberi ruang kepada dipanggil jiwa kita, untuk jiwa yang hati kita untuk berinteraksi tanpa dipengaruhi oleh tubuh. Jadi sebab itu apa yang kita lihat dalam mimpi itu sebenarnya perjalanan di alam rohani, sama ada kita dapat melihat dengan jelas, dengan nyata, ataupun memerlukan kepada tafsiran ataupun takwilan. Dan selepas ini, kita dalam falsafah selepas ini, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kemampuan hati manusia untuk berinteraksi dengan alam rohani dan alam malakut, dipanggil alam roh, bukan saja dalam mimpi, sebenarnya di luar daripada mimpi pun, dalam keadaan alam jaga sendiri pun boleh, tapi dengan syarat manusia ini sentiasa, walaupun berada di alam jaga, tapi dia sentiasa membuka pintu hatinya, terutama sekali pintu ke alam rohani. Iaitu dengan dia sentiasa berfikir, merenung keajaiban-keajaiban Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Kerana ramai manusia ini walaupun dia jaga, tapi sebenarnya hatinya mati, hatinya tidak jaga, mata saja jaga. Sebab itu manusia ada dua, basar dan basirah. Basar pandangan mata, basirah pandangan mata hati. Jadi sebab itu kita perlu menghidupkan sentiasa dalam makna mata hati kita itu perlu kita hidupkan dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan salat dan sebagainya. Jadi sebab itu orang beriman walaupun dia hidup kehidupan duniawi, tapi hatinya sentiasa bersama dengan Allah, sentiasa bersama dengan akhirat, dan malah hatinya sentiasa dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah. Sebab itu kita ulang sekali lagi, ibarat-ibarat Imam Al-Ghazali ini kita insya-Allah dapat fahami dengan baik jika sekiranya kita banyak berinteraksi dengan Quran. Kita banyak tadabbur Quran, banyak tadabbur hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita boleh memahami ibarat-ibarat Imam Al-Ghazali dengan baik. Sebagai contoh, bagaimana kita nak faham kita ada tubuh luaran, tubuh dalaman. Tubuh luaran kita sihat. Sihat dengan kita jaga makan, jaga kesihatan,
Jadi kita akan, bila kita berdepan dengan seorang jaga makan, jaga kesihatan, sentiasa mengutamakan makanan-makanan yang baik, yang mengambil madu sebagai contohnya, kita akan nampak dia ni sentiasa ceria. Sentiasa ceria. Dan kita perlu menyedari bahawasanya di sana ada dalam dia tubuh, dalam jiwa. Macam mana kita nak faham bahawasanya jiwa kita adalah jiwa yang ceria, jiwa yang baik, jiwa yang sempurna, jiwa yang indah, jiwa yang ceria. Macam mana tubuh tadi, kita berdepan dengan seorang yang jaga kesihatan, kita nampak tubuh dia ceria, kulitnya pun elok dan tidak kering dan sebagainya. Rambutnya pun elok, dia panggil, matanya pun bersinar elok. Jadi itu gambaran pada orang yang menjaga tubuh. Jadi sekarang ni macam mana tubuh dalam kita itu, maka di antara yang kita boleh dapat faham, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, hadis yang berkait dengan Quran. Kata Nabi, man laisa fi jawfi syai'un min al-Quran kai baitil kharab, kabil kharib. Orang yang dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya tidak ada langsung Quran, maka dia seperti rumah yang runtuh. Mana jiwanya seperti jiwa yang runtuh, jiwa yang rosak. Kalau tubuh tadi seperti tubuh yang sakit. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa lagi banyak kita menghafal Quran. Man laisa fi jawfi syai'un min al-Quran, orang yang dalam jiwanya tidak ada langsung Quran, mana dia tak hafal langsung Quran, dia seperti rumah yang runtuh. Mana rumah jiwa dia panggil. Rumah yang runtuh ibarat dia panggil rumah yang runtuh, makna jiwa yang runtuh, jiwa yang rosak, jiwa yang sakit. Dan jiwa yang bila sinonim dengan benda-benda runtuhan ini, dia suka dihadiri oleh jin, oleh iblis, syaitan, oleh orang jahat dia panggil, oleh binatang ular, oleh tikus dan sebagainya. Tapi rumah yang meriah ini sentiasa dihadiri oleh tetamu, dihadiri oleh mana orang suka datang ke rumah-rumah yang